Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi'ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi bi'ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi bi'ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-salata 'imadan-din wa ja'alaha mi'rajan lis-salikin. وجعل قرة عين في المصلين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ارزقنا فهما وعلما وحكمة والعقل برحمتك يا رب. اللهم لين ووفق ووسع لساني قراءة القرآن والحديث والأزكى والتضعيف والطاعة برحمتك يا رب. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم أخرجنا من الظلمات والوهم أخرجنا من رحمتك يا رب. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم والصالحات القانتات الحافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعزوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن كفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. إن الله كان عليا كبيرا. إن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. Artinya, kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggung jawab terhadap perempuan. Oleh kerana Allah telah melebihkan orang lelaki hanya dengan buat keistimewaan atas orang perempuan. Dan juga kerana orang lelaki telah membelanjakan yakni nafkah sebahagian harta mereka, maka perempuan-perempuan yang soleh itu ialah yang taat kepada Allah dan suaminya dan memelihara kehormatan dirinya. Yang memelihara kehormatan dirinya adalah apa dua yang wajib untuk dipelihara. Ketika suami tidak hadir bersama dengan pemeliharaan Allah, pertolongannya, dan perempuan yang kamu bimbang melakukan perbuatan durhaka ini syuz, adalah kamu nasihati mereka. Dan jika mereka fikir, pulanglah mereka di tempat itu. Dan kalau juga mereka masih lagi, pukullah mereka, ini pukullah ringan yang telah mengajarnya. Kemudian jika mereka taat kepada Allah, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Semuanya Allah Maha tinggi lagi Maha besar. Dan jika kamu bimbang percaya antara mereka berdua, suami isteri, maka rantiklah yang orang tengah mendamaikan. Itu seorang daripada keluarga lelaki dan seorang daripada keluarga perempuan. Jika kedua-dua orang tengah itu ikhlas betul dalam mendamaikan, nescaya Allah akan menjadikan yang kedua suami isteri itu berpakat dengan baik. Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui lagi amat mengetahui.
mengetahui pengetahuan ini. Dan adalah kamu beribadah. Alhamdulillah, pertama bersyukurlah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya Allah. Taufik hidayah yang Allah beri kepada kita, kita patut bersyukur. Termasuk mari semangat dan diri kita. Sementara umur yang Allah Ta'ala beri kepada kita, tidak lain tidak bukan kita nak habiskan hanya ubudiah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita mati, maka tidak lain tidak bukan kita duduk dalam qalbun salim, itu hati yang tenang, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah kerana Allah telah memberi taufik hidayah dapat bagi kita duduk dalam dunia. Dan malam ini kita sambung adalah berkaitan daripada adab pergaulan suami isteri. Ini sejak perkahwinan, kewajipan suami, dia ada tanggungjawab dia. Kita dah bincang banyak dah pembahasan dia. Dalam ini Pak Minggu lepas kita bersebut kaitan seorang isteri, seorang suami itu dia mesti mengetahui hal-hal berkaitan perempuan, bukan haidnya, yakni sekadar hukum mampu, lepas yang wajib, bimbang kalau yang wajib tak buat, teruslah, nak semayangnya ajarlah. Jadi tujuan tahu itu tujuan tidak lain tidak bukan untuk kita ajar dia, bukan sekadar tengok orang kahwin nak kahwin, alhamdulillah. Jadi sebenarnya di antara apa yang disebut yang perlu kita tahu juga adat dia, iaitulah bila ada isteri ramai 2-3 orang, mesti berlaku adil. Adil ini sangat mahal. Itu adil semua dalam politiknya, dalam sebuah organisasinya, apa lagi, sebuah mau apa dipanggil mahaknya, makafinya, makhluk ada Qurannya, macam-macam pusat pengajiannya. Mesti berlaku adil, orang di atas mesti berlaku adil di bawah. Jangan pakai ukur saja, itu kaitanlah. Tapi dia dengan suami isteri ini mesti kita ada berlaku adil. Bahkan di sini disebut iaitu kita kalau lebih hari di rumah seorang isteri yang pertama atau kedua atau ketiga, maka kita kena qada hari, iaitu kita ganti balik. Malam ni lebih pada malam ni nombor 4 sahabat, 4 hari sahabat. Maka kita ganti balik di rumah isteri pertama, kena duduk juga 4 hari dan sebagainya. Maka itulah disebut adil. Itu adil kita tahu mesti letak sesuatu itu tempatnya, di mahalli, tempatnya. Maka Rasulullah SAW kita tidak ada contoh lain selain contoh kita ialah Nabi kita Muhammad SAW. Contoh kita jelas dalam Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu qudwatun hasanah, uswatun hasanah. Nabi kita lah, tak ada lain dah. Maka Nabi SAW ada isterinya, isteri-isterinya. Maka dia sentiasa bergilir, bukan sentiasa tak sakit sekalipun. Dia tanya juga malam ni dengan siapa. Tetapi kalau isteri-isteri Nabi SAW berbincang siang-siang, tak apalah, mengalahlah kita pergi dulu ke rumah siang-siang Aisyah lah, maka selesainya. Itu bagi orang isteri ramai. Dan yang kita nak masuk malam ni oleh Syekh Musannaf rahimahullah ta'ala nafa'ana dawain amal. Dan ke-9 disebut dalam keadaan istri Yusuf, iaitu disebut
isteri menentang suami, ini boleh. Isteri melawan suami. Hendaklah suami cuba mengajarnya dengan baik supaya dia kembali ke taat kepada suami. Apabila berlaku perselisihan antara suami isteri dan perkara ini tidak dapat diselesaikan sendiri, maka jika perselisihan itu berpunca dari kedua belah pihak, ataupun yang ternyata perselisihan itu berpunca dari pihak suami, sedangkan isteri tidak berupaya untuk menenangkan suaminya, ataupun suami tidak dapat membuat sesuatu untuk membetulkan semula isteri. Jadi dalam bab ni kita tengok kaitan khusus. Ini saya cerita nak bahas sikit. Kita dah berkaitan undang-undang syariah mahkamah syariah itu boleh dah apa masalah kita pergi rujuk ke mahkamah syariah dan sebagainya. Tapi di sana dah ada perselisihan antara suami isteri, di pejabat agama pun ada dilatih dah tengok. Dia dipanggil suami isteri kemukakan, ni kata pilih jawab suami, ni kata pilih. Orang ni dia akan mendamaikan lah. Dia akan punca. Kadang masalahnya dia tak nampak, masing-masing tak nampak siapa masing. Orang ni puasa dia betul, orang ni puasa dia betul. Kadang terlalu cemburu, rupanya cemburu buat dia akan temu titik abang minum kuah dia. Jadi ayat yang saya baca tadi itu ayat Quran surah An-Nisa. Perempuan itu payah, sehingga ada satu surah disebut An-Nisa, surah perempuan. Situlah menceritakan kaitan perempuan. Ini perempuan payah macam mana? Dia mesti kita ada cara dia. Yang disebut sebelum tajuk ni, iaitu yang ketujuh, iaitu berkaitan kita dengan tahu wanita haid ni, itu kaitan haid. Dan ada banyak lagi kaitan perempuan. Di sinilah kalau kita tengok ayat Quran 34 An-Nisa, Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allah. Ayat itu di atas telah jelas kepada kita. Allah Ta'ala memberitahu kepada kita bahawa kita ini adalah pemimpin bagi perempuan. Kita ini itulah pemimpin, pengawal yang bertanggungjawab terhadap perempuan. Bila seorang itu dah kahwin, maka dia mesti jaga apa yang ada di bawahnya. Itu disebut. Sebab apabila sebut pemimpin, maka pemimpin mesti berilmu. Ini yang ditekankan. Bukan sekadar nak pergi semayang, masih ada ilmu. Nak pergi nak buat kuihnya, nak umrah hajinya, ada ilmu. Dan nak menjadi pemimpin mesti ada ilmu. Itu asalnya. Rumah tangganya mesti ada ilmu asal. Apatah lagi menjadi ketua masyarakat, seterusnya. Anda dia bakal suka, saya jadi ahli politik lah. Asalnya dia mesti ada ilmu kaitan Islam, kaitan adil dan sebagainya. Baru dia kemah. Begitu juga bila sebut apa? Nak jadi suami, dia mesti jaga diri. Jadi di sini sebutlah, dalam suami juga mengajarnya dengan baik supaya kembali nasihat dulu, kembali taat kepada suami. Ini saya ni suami awak, tak boleh mendekatkan kecuali saya betul-betul saya betul-betul langgar syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tak langgar, tapi tak dia nak tunjuk dia sopan. Ini banyaklah kalau kita
sembang-sembang dengan orang dan sebagainya. Macam-macam yang isteri kadang tu adalah dia berfikiran pendek satu. Kadang percakapan dia itu tak sedap, boleh menyakit hati suami. Contohnya antara saya tengoklah, kita tahu kita sembang-sembang orang banyak kahwin dah sebelum kita lagi. Yang antara disebut adalah dalam rumah tangga kadang ada susah, ada senyap. Dulu saya ramah orang nak saya, orang nak saya ramah dulu, tapi kahwin awak ni awak pula dah duit sebagainya. Ini bahaya. Percakapan ni lah bahaya. Kita jadi bertimbul persoalan. Sebenarnya nak tak ke dia, sebenarnya nak tak lagi ke suami dia tu. Dulu kena fikir ke orang lain tu, tak boleh. Inilah pentingnya kau panggil ilmu. Suami isteri itu mesti belajar hukum iman. Yang mana hukum iman itu ada 6. Beriman kepada Allah, malaikatnya, rasulnya, kitabnya, hari kiamat, qada. Qada itulah pentingnya. Apabila seorang isteri ataupun suami dia dah beriman kepada Allah, dia akan terima dengan hati dengan tenang. Ini takdir Allah ni. Tak perlu salah orang. Orang ni cuba kita cari ilmu. Cari ilmu kita bentuk. Buatkan sentiasa ajak isterinya, suaminya pergi ke majlis ilmu. Di situlah dia akan mendengar qala Allah, qala Rasul. Bukan ajak pergi shopping situ, pergi dekat ni, ni terbaru kita mau buka dah, ni jadi aku buka pula, kita pergi lagi. Itu dah salah mungkin lah, tapi jangan tinggal. Seminggu sekali ambil lah. Ataupun sewaktu maghrib lagi bagus. Tapi nak tinggal nak kena payah sangat. Nak duduk tempat majlis ilmu, ambillah seminggu sekali. Ajaklah di tempat ilmu, supaya ilmu di situ. Nasihat kepada Allah dan Rasul. Bila kita balik ke masjid surau, dia akan jadi tenang. Ini contoh lain. Jadi tidak bukan rumah tangga itu nak bahagia mesti dia terikat dengan masjid surau. Bila dia sentiasa lazimi rumah tangga itu, apatah lagi keluarga duduk lazim ke masjid surau, dia akan pimpin keluarga itu bahagia. Sebab apa? Sebab di masjid surau itulah dia akan dengar. Takutlah kepada Allah, bertaubatlah sekiranya kita kita mengkhianati seorang itu. Dia fikir, dia juga dah baik. Apatah lagi bila dah bincang kaitan bab kahwin, ini memberi kesan besar lagi. Tetapi jauh kita tengok panggil kering hari ini macam mana. Masjid surau hanya setengah tu dipenuhi orang lama lah. Maksudnya orang yang dah biasa lah, tapi nak tengok setengah tu payah. Bila rancang di situ, di sini, akhirnya bahagialah sebentar. Lepas tu tengoklah 5 tahun, 2 tahun pun dalam keadaan setahun pun kita tengok mahkamah syariah dan sebagainya. Akhirnya berlaku pada perceraian wa'iyadzubillah bertimurah. Jadi tugas suami mestilah nasihat tu. Apabila berlaku perselisihan antara suami isteri dalam perkara yang tidak dapat diselesaikan sendiri, maka jika perselisihan itu punca dari kedua belah pihak, ataupun ternyata perselisihan itu punca dari pihak suami, sedangkan isteri tidak berupaya untuk memenangkan suaminya, ataupun suami tidak dapat berbuat sesuatu untuk membetulkan semua isterinya, dalam keadaan seperti itu mestilah percaya 2 orang hakim sebagai orang tengah. Jangan awak putuskan sendiri. Juga ada begitu. Nak pujuk suami tak boleh. Nak isteri pula, suami pula nak nasihat isteri dia tak boleh. Apatah lagi isteri dia jenis berpelajaran tinggi,
Ini orang kampung biasa. Nasihat aku musafir. Ni raya. Jadi maka latihlah dua orang sebagai orang tengah untuk mendamaikan seorang pihak suami dan seorang yang lain daripada pihak isteri untuk adil keadaan. Cuba itu Quran jauh itu. Ayat yang saya baca tadi panjang, itu surah Nisa. Panjang tentang itulah kita latih hakim antara balah ni suami isteri, maka latihlah belah di seorang orang tengah. Ibu perlu cakap lah Manito, Sabahan sebenarnya Sundi sayangi awak ni, Manito cakap ni. InsyaAllah ini Quran ajar kita. Asal Quran sebut ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Lelaki itu pemimpin perempuan. Maknanya pemimpin sebab kita mesti ada ilmu. Allah Ta'ala dah beri kelebihan lelaki. Jadi dan kalau kita takut Quran ajar kita, maka di sini disebut seorang dari pihak suami dan seorang lain ini menghadiri perkara tadi dan cuba menyelesaikan perselisihan itu secara damai, sesuai dengan semangat ataupun firman Allah Ta'ala, in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Jika keduanya memang mahu berdamai, saya akan insya-Allah akan memberi taufik antara mereka. Yuwaffiq, taufik. Memang keinginan dia kenangan bersama dulu tu banyak lagi. Zaman bercinta sebagainya, tapi tiba-tiba perbalaan begini berlaku, maka dia nak lagi, nak berdamai lagi, maka dia latihlah tadi dua, seorang belah dia, seorang belah suami. Itu maka nescaya Allah akan beri taufik. Taufik Allah ini sangat semua kita nak. Kita tahu benda itu baik, tetapi kita tidak mampu nak buat. Kita tahu sebenarnya berjamaah itu baik, tapi kita tidak mampu. Solat bangun malam bagus, banyak ganjarannya. Itulah kekuatan orang mukmin. Apabila ditimpa masalah, dibangun waktu malam mengadu kepada Allah SWT. Tetapi tidak mampu nak buat. Sebab apa? Taufik, tak ada taufik. Sebab itulah kita kena minta taufik kepada Allah SWT. Dia nak ubah keadaan keluarga dia, keadaan isteri dia, tapi dia tak ada taufik, tak ada kekuatan, maka dia kena carilah, dia kena nanti akhir dulu. Maka Quran sebut nescaya yuwaffiqillah, Allah Ta'ala akan beri taufik dengan bantuan Allah. Itu asal dia. Jadi bila isteri senusyus, Quran dah ajar kita, yang pertama kita mesti nasihat dulu. Allati takhafuna nusyuzahun, itu Quran khusus. Nusyuzahunna nasihat. Apalagi fa'izuhunna nasihat dulu. Wahjuruhunna fil madaji', asingkan dia dari pilih. Wadribuhunna, ukur dia. Maka kalau kita tengok sini, perbuatan isteri disuruh taat oleh suaminya. Apabila dia nusyuz, maknanya haram di situ. Dia ada dosa-dosa besar, masuk ke dosa besar. Jadi isteri enggan melayan ini suami, maka boleh membawa juga dosa. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebut idza da'a rajulun imra'atahu ila al-firash falam ta'tihi fabata rabban 'alayha la'nataha 'ala al-malaikati hatta tusbih. Apabila suami mengajak isteri untuk tidur bersama-sama, kemudian isteri tidak datang dan suaminya tidur dalam keadaan marah, maka malaikat melaknati istrinya hingga subuh, atau tusbih hingga pagi. Dulu dalam keadaan malaikat anak isteri. Jadi ini kena faham. Sebab itulah di
misalnya ada usul kahwin dan sebagainya, mesti beritahu hak-hak isteri, hak-hak suami. Itu. Jadi jangan pula ada orang lagi yang kesempatan ataupun panggil isteri dia hak dulu dia, padahal dia cari masalah dulu. Itu ni. Lepas tu dia guna dalih. Lepas dia ke pun tengok dalih. Dalih lagi tu. Itu ada juga. Tapi ini asal dia. Maka langkah-langkah dia yang pertama, suami mesti apabila berlaku isi derhaka kepada dia, mesti dia suami memiliki tanggungjawab untuk diri dia. Nasihat tu panggil budaya tu takdib tu didik tu. Didik dulu, taati supaya isteri dia taati dia tu. Maka langkah-langkah itulah para ulama dia tidak bercakap kosong. Dia mesti akan rujuk pada ayat-ayat Allah SWT sebagaimana yang kita dengar dalam surah Nisa ayat 34 hingga 35 tu. Fa'izuhunna wahjuruhunna. Ulama dah garis langkah-langkah dia. Yang pertama, ada turutan dia. Mesti pertama kita nasihat dia. Fa'izuhunna, hendaklah kau nasihati. Jadi waw itulah, waw dipanggil fa'izuhunna wahjuruhunna fil madajih, wa ada pula wa situ. Maka wa ni dah digunakan untuk hubung. Keadaan merengkat dari paling ringan menuju ringan tu. Wow, kita tengok baca Quran lagi balik fa'izuhunna wahjuruhunna. Jadi menuju ringan, nasihat ringan lah. Lepas tu wahjuruhunna fil madajih. Nama kasar lah, masuk berasi. Sebab apa? Sebab asing dah dia bilik kita pula, biar itu soal dia. Kalau kita duduk dalam bilik, kita tengok kita dalam bilik, kita balik. Kita keluar, duduk pulau. Jadi wow itulah, aku menunjukkan bahawa langkah-langkah tu nasihat, susah tempat tidur, pukul. Pukul ni jangan buat. Jadi fa'izuhunna, apabila tanda-tanda mula dah kelihatan isteri dia berderhaka tu, maka suami dalam menarik nasihat, tengok lembut dulu, jangan tiba-tiba repuk lalu. Ada setengah berlaku kapung-kapung, curah-curah kapung dulu lah. Zaman saya kecil-kecil dulu, aduh, ibu ambil dia, tak apa nasihat apa-apa. Dulu biasalah kapung, curah-curah curah tunggal, curah tunggalan dulu. Jadi mau persidang dulu. Cek-cek dulu, biasalah balik jauh. 1, 2, 5, apa ni duduk tinggal. Kita mau faham isteri dia. Tanpa yang pertama, fa'izuhunna, beri nasihat dulu lembut, tak baik, derhaka gini-gini, Allah Ta'ala marah, malaikat pula anak. Lepas tu, tak jadi benda kok. Dia tinggallah isteri yang wahjuruhunna fil madajih. Lepas tu, ada hasil, beri nasihat dia dulu. Maka pisah tempat tidur. Maksudnya bukan pisah tempat tidur tu, maknanya tidak bersama, tidak juga menyetubuhi isterinya, nak ajar sikit. Sebab inilah dia tahu pun suami tu layan ni, maka dia fikirlah situ. Maka kita pinggir dia, kita biar isteri tu, dia tidak soalan dulu, sebab dia kawan. Tetapi jangan melebihi 3 hari. Kalau suami isteri 3 hari, maka nisbah dengan hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari bahawa Nabi SAW bersabda, la yahillu muslim an yuhjaru akhahu fawqa 3 layali. Iaitu tidak harus bagi seorang muslim itu tidak bertegur sampai dengan sadarnya lebih dari 3 malam. Cukuplah. Kalau gaduh, cukup baik, cukup tegur-tegur. Itu disebut berlandaskan tu. Jadi lepas nak jadi apa dah, maka pisah nasihat tak jadi, pisah tempat tidur tak jadi, maka pukul isteri dengan pukul yang tidak bersanakan. Wadribuhun,
tua wajib urun nun syaddah biasalah ya tengok ada tepi itu jadi dia nunggu harakat setengah ulama dia kata 3 harakat sebab tu dengan 3 harakat wajib urun tu sebab nak suruh cukup 2 harakat situ jadi hutan dia ada hutan dengan kuat dengan sia-sia itu kita sudah. Maka jika isteri benar-benar tidak mentaati suaminya dan terus nusyuz durhaka, suami boleh pukul dengan pukulan yang tidak kuat. Iaitu yang pertama tersebut sikit. Iaitulah syarat pukul dengan tujuan mendidik. Niat dalam hati itu bukan pada mukamu, bukan itu. Tujuan nak mendidik. Ikhlas dalam hati, moga-moga aku pukul ni saya berubah ya Allah, duit harus. Jadi tidak syarat pukul tidak pukul pada wajah, pada muka tak boleh, lepuk pada muka tidak boleh, tak boleh. Sebab pukul dah tahu dah pergi tengok surah masjid lagi, tiba-tiba tengok kawan kahwin, kau tu nak kahwin kau. Orang ni kahwin dah ya, orang ni kahwin dah. Kita pergi dah kahwin. Patutnya dia kena apa? Pergi majlis ilmu dulu. Nak sebulan dulu masjid surah tu. Tengok apa yang majlis ilmu, ustaz-ustaz, para ulama semua pergi kuliah sebagainya. Duduk situ dulu. Nanti dah tu kahwin. Sebelum tu lepak-lepak. Siapa masa nak kahwin. Tak kena gitu. Jadi syarat dia tidak pukul pada wajah, kepada tonyok abang kita orang dengan tonyok apa ni. Tolak kepala pun tak boleh. Menjaga kemuliaannya. Sebab kalau karamna bani Adam, Allah Taala telah, bukan akan, telah dah. Karamna, kalau kita baca bahasa Arab, karamna panggil fi'il karama. Karama yakfi, karamna tasydid. Jadi telah mulia. Walaqad karramna bani Adam. Allah Taala telah mulia bani Adam. Jadi kita buat barang tidak boleh. Setelah lagi dia sendiri kita, apatah lagi tanggungjawab dia besar lagi, dia dah mengandung, melahirkan zuriat kita, lagi besar lagi. Jadi di sinilah tidak boleh pukul wajah, nak jaga kemuliaannya serta kawasannya lemah. Atau kawasan yang berkaitan dengan cantikan seperti perut, kan orang jaga perut jaga perut dia pakai ni, ataupun dada dia tak boleh, kawasan besar tak boleh. Jika dia akan menyebabkan cacat atau kematian. Tidak pukul menggunakan alat yang keras, tak boleh juga, bahaya seperti tokat. Ini sebut dalam ni. Mengetahui bahawa pukulan itu akan menyadarkan isteri tentang kesalahannya, dia baru dengan nak ajar dia. Dan mengetahui bahawa pukulan itu menyadarkan isteri, sekiranya dengan pukulan yang menampakkan lagi kebencian isteri, maka suami tidak patut melakukannya. Kalau menyebabkan pukulan itu menyebabkan isteri semakin nak marah, maka cukuplah situ. Dia tahu sikit, pukul slow gitu je. Sebelum ni duduk duduk sayang sangat, akhirnya pukul saya sekali lagi ni. Cukup dah. Lepas sebelum ni tak ada pukul. Tak ada pukul, gosok semua baik semua. Akhirnya dia pukul sekali. Dia pergi ke situ. Jadi kalau menyebabkan dia benci, tak boleh dah. Sebab apa? Semakin bimbang, takut, semakin bukan untuk mengajar, mendidik, semakin renggang, akhirnya semakin benci. Itu bahaya itu. Maka lebih baik suami memberi hutang saja. Suami perlu usaha untuk pukul. Kalau buat sekali lagi saya pukul. Kalau pukul, itulah. Bahkan menurut Imam Syafi'i disebut, jika isteri cedera ataupun meninggal dunia disebab pukul tersebut, maka suami perlu membayar ganti rugi. Kerana seorang boleh menggunakan haknya dengan syarat yang disebut oleh itu. Ini bahkan disebut Imam Abu Hanifah. Tujuan pukul ialah mendidik, bukan menyakiti.
Kena faham situ. Wahjuruhunna wahjuruna fil madaji' wa'azuhunna azama a'izu winasha wahjuruhunna fil madaji' apa ni asing pulawi itu asingkan wadribuhun ukur dia tujuan mendidik. Kalau dia menyebabkan dia menyakiti atau membahayakan, maka tak boleh dah. Itu hak dia. Itu benar. Dan seterusnya ada lagi dah. Seterusnya itulah disebut dalam Quran. Tak jadi apa dah. In kiftum syiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Maka barulah tadi latih hakim. Kita buat tiga tu tak jadi apa dah. Kita latih wakil keluarga dia, ahlihi itu benda lelaki, tu perempuan latih lelaki. Maka janganlah dan percayalah rida islahan yuwafiqillah. Allah Ta'ala akan beri taufik tadi. Jadi doalah Allah Ta'ala ni boleh melembut hati orang. Apatah hati-hati isteri dah yang mengatakan beriman, sebelum baik dan sebagainya. Allah Ta'ala boleh ubah. Cuba minta pertolongan kepada Allah dulu. Minta dengan Allah jauh. Masa nak kahwin, minta dengan Allah. Ya Allah, biarlah ni. Minta orang soal ajak untuk majlis kahwin sebagainya. Tetapi dah kahwin, dah lama dah. Kamu ikut turutan yang Al-Quran yang Allah Ta'ala beri kepada kita, nasihatnya, hasilnya, pukulnya, latih orang. Latih supaya dia berdamai. Dan di sanalah mereka paling tinggi dan jadi apa dah kalau perceraian, maka kalau itulah yang terbaik, maka tak ada masalah. Jadi bila dah baik cukuplah. Contohnya kalau kita baik dah, baik Allah lakum fala tabu alaihi sabila. Kemudian jika mereka taat kepadamu, jangan cari salah. Kalau kita cari salah orang, kita akan temu. So orang cari salah. Kita cari salah kita, dah cari salah. Mana salah kita? Dia akan temu. Sebab itulah cari kesalahan diri kita dulu sebelum kita cari salah orang. Maka itu yang paling tepat. Itulah yang disuruh kita belajar ilmu tasawuf, iaitu asas kamu diri kita. Cek diri kita macam mana. Lepas tu bolehlah kita tunjuk orang. Ni cek diri dah. Ni kurang berzikir kepada Allah. Nampak orang ni jadi kurang berzikir. Tak mahu sifat-sifat tu. Dan inilah moga bermanfaat kepada kita. Sifatnya ni moga-moga ayat Quran ini memberi taufik kepada kita. Moga-moga apa yang disebut Quran ini rumah tangga kita bahagia hinggalah kita nanti kita bertemu dengan Allah dan kita dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah la syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdulillah wa ni'matuka azza. Ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azza. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhum. وتوفنا من بعده وعصمنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب